Assalamualaikum dan salam Sarawak Kusam bersama saya Fatin Syahira Rusdi. Fokus utama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg dijangka merasmikan Pusat Persidangan Serian SCC sekaligus mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian serian pada 15 Julai ini. Berdasarkan atur cara pentadbiran yang disediakan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dijadualkan tiba pada jam 10 pagi dengan disambut oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagahwiin bersama Div-Div kehormat yang hadir. Persembahan kebudayaan tradisional, paluan hadrah serta pironcong dan gong turut memeriahkan sambutan itu kelak. Acara akan dimulakan dengan upacara merenjis umuan birewan atau memijak telur dalam gong yang akan dilakukan di pintu masuk utama SCC oleh Temenggong Henry Bujang Sendan. Sejurus selepas itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari akan diiringi ke Galeri Serian Master Plan bagi mendengar taklimat ringkas daripada pihak Unit Perancang Ekonomi Sarawak EPU. Pengisian program juga diselitkan dengan persembahan kebudayaan daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Siburan dan SMK Tebeduk, diikuti tayangan video mengenai serian Master Plan dan Greater Kuching Coordinated Development Agency sebelum mendengar amanat daripada Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari. Dalam majlis sama turut akan diadakan penyerahan insentif pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022 dan diakhiri dengan jamuan makan tengah hari. Premier Sarawak kemudiannya dijadual akan menunaikan solat Zohor berjemaah di Surau SCC. Pada jam 1 tengah hari, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari akan mengetuai konvoi Kembara Sarawak Merdeka peringkat bahagian serian yang akan bergerak ke pit stop perkarangan Siburan New Township pada hari sama di mana simbolik flag off akan disempurnakan oleh Datuk Roland Sagah. Sementara itu, kemudahan infrastruktur sukan di Sarawak terus dinaik taraf untuk menjadi tumpuan sebagai tuan rumah bagi menganjurkan acara sukan berprestij seperti Sukan Malaysia SUKMA. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kerja menaik taraf kemudahan sukan di Stadium Negeri Sarawak memerlukan peruntukan lebih kurang 200 juta ringgit. Di mana penganjuran, gelanggang-gelanggang dan sebagainya, semuanya memerlukan upgrading. Dan maklum balas daripada the trustee of all these facilities sudah kita dapat, yang akan saya bawa kepada kabinet. Kalau tak silap saya, lebih kurang 200 juta diperlukan hanya untuk upgrading saja. Tapi komiti of course akan melihat secara terperinci apa yang perlu dinaik taraf. Apabila kita mohon maklum balas daripada siapa-siapa yang menjaga stadium, gelanggang dan sebagainya, they will throw in anything kerana mereka tahu kerajaan akan membiayai kos. So they will throw in everything, mengecatlah, tukar track dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pra-Pelancaran Hari Muzium Antarabangsa HMA 2023 di Kuching pada Rabu. Dalam majlis sama, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu sambutan Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2023 bakal diadakan di Muzium Budaya Borneo pada 31 Julai hingga 5 Ogos depan. Menurutnya, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari dijangka hadir menyempurnakan sambutan berkenaan. Katanya lagi, sambutan HMA 2023 ini merupakan satu tanda penghargaan kepada institusi permuziuman atas peranan yang dimainkan dalam pengurusan khazanah dan warisan, sekaligus menyedarkan masyarakat tentang pentingnya peranan muzium memupuk minat masyarakat untuk bersama melindungi khazanah dan warisan serta menyediakan peluang kepada orang ramai untuk mengenali muzium dengan lebih dekat. Tambahnya, HMA 2023 menjanjikan pelbagai aktiviti menarik yang akan menghimpunkan muzium-muzium daripada seluruh Malaysia pada pameran yang akan diadakan di perkarangan Muzium Budaya Borneo nanti.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak memberitahu perasmian Royal Kuching Cruise merupakan titik permulaan era baharu dalam sektor pelancongan yang melibatkan pelayaran di Sungai Sarawak bermula hari ini. Beliau memuji usaha luar biasa dari Island Fun Holiday Sdn Bhd dalam mempromosikan pelancongan domestik dan mempamerkan keindahan negeri ini kepada rakyat tempatan dan warga asing. Menurutnya, usaha ini sekaligus memanfaatkan sungai di Sarawak untuk tujuan pelayaran di samping melihat keindahan kampung dan bandar di sepanjang perjalanan kapal tersebut. Saya berharap akan mengatur supaya mereka yang mengusahakan cruise seperti ini, baiknya di Sibu atau di Kuching, dapat dimudahkan supaya mereka yang perkampungan yang di tepi-tepi sungai itu dapat kita latih, educate untuk dapat menerima pelancongan. Beliau berkata demikian apabila ditemui media selepas majlis perasmian Royal Kuching Cruise di Kuching pada Rabu. Dalam majlis sama, beliau turut menyarankan agar pihak pengurusan kapal tersebut memasukkan menu makanan tempatan sebagai salah satu tarikan sekaligus memperkenalkan keunikan makanan Sarawak kepada dunia luar. Paparan seterusnya, landasan transit aliran autonomi ART di bawah projek Fasa 1 Pelancaran Sistem Pengangkutan Bandar Kuching KUTS akan disiapkan mengikut perancangan. Menurut Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS, dalam satu kenyataan rasmi pada Selasa, Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin telah menjalankan pemeriksaan tapak di Samarahan untuk menilai kemajuan landasan tersebut. Beliau yakin terhadap komitmen Sarawak Metro dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dan pelbagai agensi kerajaan untuk menyiapkan fasa 1 projek KUTS seperti dijadualkan. Katanya usaha sama ini memastikan kelancaran pelaksanaan kedua-dua projek dan bertujuan untuk mengurangkan isu pengguna jalan raya di Lebuh Raya Kuching Samarahan. Tambahnya, Datuk Seri Lee melalui kerjasama dengan JKR, projek KUTS akan mempercepatkan pembinaan sebahagian jajaran untuk laluan biru sistem ART berkenaan. Ujarnya ini akan membolehkan peringkat kedua latihan proses pembuktian konsep POC untuk ART berlangsung di sepanjang laluan pendek laluan biru pada bulan November. Difahamkan prototip kenderaan ART itu dijangka tiba di Kuching menjelang Ogos dan akan menjalani latihan kejuruteraan selama 2 bulan di kawasan The Itmus pada September dan Oktober sebagai persediaan untuk latihan POC pada November. Kenyataan sama memaklumkan operasi ART di bawah Fasa 1 dijadualkan bermula secara berperingkat dari suku keempat 2025 hingga suku keempat 2027. Keperkembangan dimiri, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK menjadi tulang belakang dalam memperkukuh jati diri masyarakat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, institusi KMKK amat penting selaras dengan matlamat Kerajaan Sarawak untuk mewujudkan masyarakat yang berintegriti. Institusi KMKK adalah suatu institusi yang amat penting, tunjang utama kepada kesinambungan sosio-budaya, ekonomi dan kesejahteraan baik di bandar ataupun di luar bandar. Kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah jambatan yang amat penting di antara masyarakat dengan kerajaan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian modul integriti kepimpinan masyarakat tahap 1 Siri 2 2023 pada Selasa. Tambahnya lagi, Kerajaan Sarawak komited untuk mengekalkan pentadbiran yang berintegriti, bebas rasuah dan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Justru katanya KMKK seharusnya menjadi teladan kepada pemuda dan masyarakat di akar umbi berkonsepkan kepimpinan berintegriti yang mengamalkan nilai-nilai yang baik bagi tujuan menjadi contoh kepada orang lain. Manakala penerima geran projek kecil luar bandar MRP diingatkan agar memanfaatkan geran yang diterima sebaiknya dan secara berhemah mengikut keperluan kawasan rukun tetangga KRT, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Adun Muradong Datuk Ding Kong Ying berkata geran tersebut merupakan sebahagian hasil dari peruntukan yang disalurkan oleh Kerajaan Sarawak
untuk membantu KRT, JKKK dan NGO menganjurkan program dan menaik taraf prasarana. Beliau dalam pada itu amat berasa terima kasih kepada KRT, JKKK, NGO dan agensi kerajaan kerana sentiasa memberi kerjasama dan sokongan dalam penganjuran aktiviti dan program di daerah Meradong pada setiap tahun. Datuk Ding berkata demikian semasa menyerahkan geran MRP berjumlah RM101,400 kepada 23 penerima pada Selasa. Ujar beliau ia merupakan geran aktiviti tahunan untuk NGO menjalankan program dan aktiviti kemasyarakatan pada setiap tahun. Datuk Ding turut menggalakkan mereka yang ingin memohon bantuan atau menghadapi sebarang masalah untuk berjumpa atau menulis surat kepada pusat khidmat. Di Bau pula, Adun Opa Billy Sujang telah melawat ke tapak bagi 2 projek transformasi luar bandar RTP di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Kuching pada Selasa. Beliau telah meninjau projek Bina Baru Sistem Perparitan Kampung Tembawang Sauh dan Bina Baru Sistem Perparitan Kampung Sepadah bagi mengenal pasti situasi sebenar projek yang bakal dijalankan ini. Dalam pada itu, Billy juga turut membuat penilaian akhir bagi 2 projek RTP dalam konstituensi Opal iaitu projek Bina Baru Jalan Pertanian di Kampung Storm Muda dan Bina Baru Sistem Perparitan di Kampung Tembawang Baru. Menurut beliau, ia dibuat bagi memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor berada dalam keadaan yang baik serta memenuhi piawaian projek. Dalam sesi lawatan tersebut juga, Billy sempat meninjau tapak berpotensi bagi lokasi pembinaan Dewan Masyarakat Kampung Storm Muda. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sepanjang sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #menyebar fakta. Salam UKAS.